Edisi Berita Plus minggu ini melihat bagaimana permainan boleh dijadikan sebagai wadah bagi membina rangkaian sosial. Saudara, bukan sekadar mengisi masa lapang saja, permainan kad dan berpapan kini semakin popular sebagai salah satu cara membina keyakinan dan kemahiran berinteraksi. Wartawan Syawal Yusof melihat sendiri antara tarikan permainan itu yang boleh berlarutan sehingga bertahun-tahun lamanya. Selepas sehari bersekolah, di sinilah tempat Izul Haziq Murad 25 tahun datang untuk melapangkan fikiran. Hampir 2 kali seminggu, mahasiswa bidang pengajian sains politik di Universiti Nasional Singapura atau NUS ini beradu kemahirannya menerusi permainan kad popular Pokemon. Dulu saya selalu tengok Pokemon di TV. Jadi Pokemon ada banyak game, ada video game, ada card game. Jadi saya pilih main card game lah. Bila kita main game kan, kita tak risau sangat lah pasal benda lain. Bagi Haziq, ia bukan sekadar satu permainan tapi satu peluang melebarkan rangkaian kenalan dengan minat yang serupa. Antaranya ialah Muhammad Taufik Muhammad Alwi, 26 tahun yang sudah bergiat dalam dunia permainan kad lebih 12 tahun. Di samping mencabar ketangkasan mindanya, permainan sebegini dipilih Taufik kerana ada elemen interaksi yang nyata tidak seperti permainan komputer ataupun online. Kad game gini selalu pakai akal. Kena fikir cara nak menang. Macam main chess, dapat lebih banyak kawan. Kawan dengan bukan Melayu, Cina, dapat jumpa orang luar negeri, dapat kawan orang luar negeri. Sejak dibuka 2 tahun lalu, kedai yang terletak di North Point City ini sibuk dikunjungi sekitar 20 pemain tetap yang bermain secara percuma setiap hari. Mereka terdiri daripada golongan pelajar hinggalah profesional berusia antara 6 hingga 50 tahun. Selain menjual kad-kad, kedai ini juga menyediakan sekitaran yang kondusif bagi para pemain. Dan menurut pengasasnya, Encik Mike Kwek, minat terhadap permainan kad juga semakin popular di kalangan pemain masyarakat Melayu. For every 10 players, there is definitely a Malay there. We wanted people to enjoy themselves in the place, right? Feel more comfortable, mixed with the correct people. Playing Pokemon card actually have a lot of decision making. And not only that, but also interaction with the opponents, with the surrounding people. Selain permainan kad, permainan berpapan dan role play juga menjadi pilihan ramai untuk berinteraksi. Kedai Ventures Fort di Tai Seng ini misalnya dikunjungi lebih 60 pemain yang datang hampir setiap hari untuk nikmati lebih 100 jenis permainan yang ditawarkan. Antaranya ialah permainan berunsur pengembaraan fantasi Dungeons and Dragons atau D&D yang mula diperkenalkan sejak 1970-an. Saudara, sesiapa sahaja boleh bermain Dungeons and Dragons. Anda hanya perlukan daya imajinasi dan daya kreativiti sepanjang permainan. Dan anda juga perlu mendengar jalan cerita yang akan disampaikan oleh Dungeon Master. Alright Matthew, shall we begin? Please. Okay. Berdasarkan jalan cerita yang diolah seorang Dungeon Master, para pemain perlu bekerjasama sebagai satu pasukan untuk menyelesaikan misi-misi serta cabaran yang diberikan. Portal atau portal. Disebabkan format permainan yang lebih rumit itu, permainan itu boleh berlarutan sehingga bertahun-tahun lamanya. Namun menurut Ventures Fort, itulah antara faktor yang menjadikan para pemain lebih akrab. Through the adventures that they go through, the experience that they go through, and they begin to bond, they get to know each other better. We have a lot of players who are very introvert. Once they get to know the other members of the team, they will slowly open up. Itulah yang dapat dirasakan sendiri salah seorang penggiat D&D, Muhammad Ashraf Minhaj. Selepas lebih 4 tahun bermain di sini, pembantu penyelidik di NUS kini berasa lebih selesa dan yakin untuk berkomunikasi di luar mahupun di tempat kerja. Macam socially anxious lah. So this is macam a space where I'm able to actually freely interact with other people, freely test myself, challenge myself in a certain way where I'm able to macam know my strengths, know where my weaknesses are. Ashraf berharap beliau dapat mencuba memegang peranan sebagai Dungeon Master pula satu hari nanti.